Selamat sejahtera bagi rakan-rakan sekalian. Ini hari kita akan bentang tentang coursework assignment 2 bagi subjek teknologi pendidikan. Kumpulan kita ia terdiri daripada Ku Harif dan saya Ben Mempoh. Dan subjek yang kita pilih bagi menyediakan teaching plan bagi assignment ini ialah lukisan kejuruteraan. So, pengenalan bagi subjek ini ialah lukisan kejuruteraan merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok sains, teknologi dan kejuruteraan yang diubah untuk menyediakan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dengan asas profesional bidang pekerjaan teknikal seiring dengan perkembangan teknologi dan menyumbang peningkatan ekonomi negara. Subjek ini juga berfokus kepada perkembangan teknologi dalam bidang lukisan kejuruteraan yang menekankan pengetahuan teras teknikal, kemahiran boleh kerja serta nilai dan etika profesionalisme. So, dengan subjek ini dapat melengkapkan murid dengan kemahiran asas yang diperlukan bagi menghadapi cabaran revolusi industri yang keempat yang memenuhi keperluan tenaga kerja industri untuk memacu ekonomi Malaysia. Lukisan kejuruteraan subjek juga menggalakkan pembelajaran berpusat murid dan melibatkan murid secara aktif dalam kerja kumpulan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, kreativiti dan imajinasi, semangat kerja sepasukan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Subjek ini juga memberi peluang kepada murid untuk mengalami pembelajaran secara inquiry dan melibatkan perbincangan, penakulan dan membuat refleksi ke arah kelahiran insan dan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Pendekatan pelajaran dan pembelajaran subjek ini dilaksanakan secara bersepadu merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai berbagai bidang kejuruteraan seiring dengan perkembangan seimbang intelek, emosi, rohani dan jasmani. Subjek ini mengambil kira pemerhatian maklum balas dan pengalaman melalui proses PDP bagi membolehkan artikulasi ke peringkat tersiali serta memenuhi keperluan industri. Penyertaan masalah bagi pelajar bagi subjek ini ialah pelajar sering melakukan kesalahan ketika melakukan lukisan unjuran ortografik dari sudut ketiga dan sudut pertama. Pelajar juga selalu membuat kesalahan dengan kedudukan pasangan plan dengan sudut yang berlainan dan mereka juga kurang mahir menggunakan peratakan lukisan kejuruteraan seperti sesiku, set dan pembaris T. Pelajar juga tidak dapat membezakan antara garisan binaan dan garisan objek. Tujuan bagi subjek ini ialah menerangkan konsep lukisan ortografik dari unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. So, lukisan ortografik juga membolehkan pelajar membeza antara lukisan ortografik dari sudut pertama atau sudut ketiga dan juga mendedahkan murid dengan lukisan ortografik unjuran sudut ketiga dan menggalakkan mereka membina lukisan ortografik dari unjuk sudut ketiga. Manakala topik yang terlibat seterusnya tangent akan menerang konsep tangent, membina bulatan bertangent kepada bulatan yang berlainan dan melukis tangent menggunakan faedah ketangentan, eklips dan parabola mengikut contoh yang diperlukan dalam pembelajaran. Objektif bagi mengajar topik lukisan ortografik ialah murid dapat menyatakan konsep unjuran lukisan ortografik dan pelajar dapat membezakan antara lukisan ortografik dari sudut pertama dan sudut ketiga dan murid juga dapat melakarkan lukisan ortografik dari sudut pertama dan sudut ketiga. Seterusnya, topik tangent akan dapat menerangkan konsep dan ciri ketangentan dan mengajar murid dapat melukis garisan bertangent kepada bulatan
dengan kaedah yang betul. So, kumpulan tumpuan pelajar dalam subjek ini ialah pelajar SPM, terutamanya bagi pelajar dekat teknik dan college vocational. So, pelajar yang terlibat ialah aliran teknik dan vocational yang berumur 16 sampai 17. So, kaedah pembelajaran bagi subjek ini ialah kaedah berpusatan murid untuk kaedah pemusatan murid digunakan untuk kandungan ini. Guru sebagai perangsang kepada murid dalam proses PDP melalui aplikasi kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, menyelesaikan masalah, menganalisasi, mengkonsepsi, membuat refleksi, inovasi, dan cipta sesuatu baharu. Aktiviti PDP ini juga memberikan penekanan kepada pelajar berpusat murid seperti inquiry dan berasaskan projek. Murid dapat dirangsangkan dengan kemahiran yang berfikir secara kreatif dan inovatif melalui PDP ini. So, peralatan pelajar diperlukan ialah lukisan, alat lukisan kejuruteraan seperti papan lukisan, jangka lukis, pembaris T, set square, pita pelekat dan sebagainya. Alat-alat ini akan diberkakan oleh pihak sekolah, dan manakala guru alatan yang guru diperlukan ialah tayangan video menggunakan visualizer dan projector dan komputer juga. So, kos bagi pembelajaran ini ialah yang ditanggung oleh pihak sekolah. So, pihak pelajar tidak perlu membayar bagi kos ini. So, masa PDP ini akan mengikut jadual kelas iaitu pada pukul 8.30 sampai 9.45. So, kepakaran subjek ini ialah kemahiran pelajar menggunakan alat lukisan kejuruteraan dan juga menggunakan pemahaman pelajar tentang subjek ini. So, kandungan subjek ini ialah lukisan ortografik dan tangent. Kepentingan dua topik ini ialah memastikan pelajar dapat memahami konsep lukisan ortografik dan juga tangent dan aplikasi bagi topik-topik ini. So, software dan hardware yang diperlukan oleh guru ialah Microsoft Word, Google Chrome, video editor, YouTube dan juga online drawing software. Manakala software yang boleh digunakan oleh pelajar ialah Google Chrome, YouTube dan online drawing software juga. Hardware yang diperlukan semasa PDP dalam kelas ialah komputer, mikrofon, alat pembesar suara, projector, visualizer, internet, whiteboard dan buku latihan. Pelajar sendiri dekat rumah untuk membuat revision perlukan komputer, tablet atau smartphone atau internet untuk melayari video yang dikongsi oleh guru. So, kaedah pembelajaran ini ialah melalui tayangan PowerPoint slide yang dipreparekan oleh guru. Guru juga akan melukis atau melakar lukisan di papan putih untuk membimbing murid step by step, dan pelajar juga akan menonton rakaman video untuk lagi senang faham tentang topik ini. Dan latihan melukis juga akan dibagi kepada pelajar untuk menguasai teknik lukisan juga. So, latihan akan diberikan secara individual dan group assignment. So, rujukan yang kita gunakan akan telah dipaparkan di sini, dan buku teks yang kita yang utamakan gunakan ialah buku teks yang ditulis oleh Mark Knopf dan KB and Wan Abdul Aziz.
subjek bukan title buku ini ya lukisan kejuruteraan tingkatan 4 yang dipublish oleh Ara Mega Sendiri Berhad. Seterusnya ialah storyboard bagi topik 1. So di sini kita akan membincangkan tentang topik-topik yang akan ajar bagi murid-murid dan material-material yang uh, material-material yang akan dipakaikan waktu pembelajaran. So kita just briefly go through. So kita akan pakai keterangan grafik dan video, dan gambar grafik akan dipaparkan di bawah report ini, dan itu video kita pun akan publish dalam kita punya Google Classroom, dan kita pun akan tayangi video ini semasa pembelajaran dalam classroom. Kita tidak memerlukan keterangan audio sebab ini tidak diperlukan. Seterusnya ialah kita akan tengok development of the teaching material. So majority of the teaching material is based on the textbook lukisan kejuruteraan tingkatan 4, dan lepas itu dengan informasi daripada buku textbook ini kita menghasilkan PowerPoint dan juga latihan. So ini ialah storyboard bagi topik pertama, dan seterusnya ialah storyboard topik kedua. Storyboard dua-dua topik ini adalah lebih kurang sama. Mereka juga refer daripada buku textbook dan juga online information. So keterangan juga memerlukan grafik dan video saja. So di sini lah the development of the teaching material bagi topik ini juga sama seperti topik atas tangent. So ini ialah development bagi pembelajaran subjek ini. So kita akan pergi dekat Google Classroom kita. So di sini ini ialah Google Classroom kita. Google Classroom kita ialah ini, macam ini punya. Kita sudah memasukkan semua information yang diperlukan bagi pelajar untuk belajar sendiri dekat rumah. Material yang kita letak dalam Google Classroom itu ialah textbook. Sometimes student tidak dapat membuat rumusan tanpa membawa buku teks, the physical buku teks. So mereka boleh refer dekat e-book ini. Ini e-book yang terdapat dalam online, so student boleh go through atau buat revision melalui ini dengan handphone atau smartphone mereka atau laptop mereka. So di sini kita juga menyatakan muka surat textbook yang perlu refer, dan lepas itu kita akan share dengan pelajar bagi itu slide yang digunakan semasa pembelajaran bagi mereka senang buat revision dekat rumah. Lepas itu ialah video yang berkaitan yang dapat video yang berkaitan dengan topik ini bagi mereka senang faham tentang topik ini. So di sini kita ada prepare 3 video yang berkaitan. So ini dapat mengukuhkan pemahaman tentang kuliah kita yang diberikan. Lepas itu kita akan show them atau provide them the online software that can be used for their future, or they can use to draw the geometry or tangent for the better way, or the more advanced method. So lepas itu ialah latihan. So dalam kita punya latihan dan semua konten ini kita sudah dibincangkan dalam
uh, terkandung dalam kita punya PowerPoint slide. So sekiranya pelajar tidak dapat informasi ini dalam classroom, mereka still boleh dapatkan daripada Google Classroom. So di sini kita clearly state down latihan dan reference bagi mereka yang yang miss out the class. Okay, so ini ialah topik tangent, manakala topik lukisan ortografik juga lebih kurang sama, ada itu reference textbook dan slide boleh refer dekat sini. Slide ini ialah dipakai semasa classroom. So lepas itu kita sudah publish video dan latihan juga. Di sini kita sudah set due date dan bagi student senang dapat reminder tentang assignment mereka. So inilah Google Classroom kita. So lepas itu pelaksanaan lepas itu habislah kita punya discussion tentang pelaksanaan bagi kelas pembelajaran ini. So penilaian pelajar bagi subjek ini ialah dinilai semasa aktiviti kumpulan dan latihan mereka yang dihantar. Lepas itu penilaian teaching plan yang kita prepare sebelum ini daripada Dr. Norashkin terhadap report ini ialah hardware dan software yang dipakai dalam PDP tidak dinyatakan dengan jelas dan papan cerita tidak menerangkan bagaimana bahan pembelajaran dihasilkan dan senarai rujukan kita tidak mengikut apa format dan sumber gambar dan dalam bahan pembelajaran tidak buat citation dan juga itu susunan Google Classroom sangat messy dan tidak teratur. Dengan penilaian daripada Dr. Noshakin, kita sudah membuat correction based on this comment from the doctor, and sekali lagi kita hantar report ini dan juga attach sekali Google Classroom dalam submission assignment ini. Itulah habis. Sekian, terima kasih.